Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kita nikmat iman dan Islam, dan masih kita diberikan peluang untuk kita mengharungi saki-baki dalam bulan Ramadan yang mulia yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada tahun ini. Dan yang kedua, selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk menyempurnakan risalah agama Islam. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita masih lagi meneruskan pengajian kita dalam kitab Maqasidus Shaum ataupun Maqasid puasa yang membahaskan tentang hikmah dan tujuan kenapa puasa ini disyariatkan kepada kita selaku umat Islam. Dan kita pada kali ini telah memasuki fasal yang kelima, yaitu berkenaan tentang mencari malam Al-Qadar atau biasa yang kita kenal ia sebagai Lailatul Qadar. Sebagaimana yang telah kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam surah Al-Qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, yaitu pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa itu malam kemuliaan? Malam kemuliaan yaitu ia yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Al-Qadar. Maka sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi antara kemuliaan malam Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran padanya. Allah turunkan Al-Quran padanya. Kadang-kadang timbul pertanyaan, Ustaz, kenapa dekat Malaysia kita sambut hari nuzulul Quran, hari nuzulul Quran atau hari penurunan Al-Quran pada 17 Ramadan? Kenapa tak sambut nuzulul Quran pada malam Al-Qadar ataupun pada 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan? Ini biasa soalan yang timbul dalam fikiran kita. Jadi kita kena tahu bahawa sebenarnya proses penurunan Al-Quran dia ada 3 peringkat, kan? Ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran ke Lauh Mahfuz atau biasa dalam ayat kita sebut Lauhim Mahfuz. Ini peringkat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala turunkan ke Lauhim Mahfuz. Kemudian peringkat yang kedua, daripada Lauh Mahfuz Allah turunkan ke Baitul Izzah ataupun langit dunia. Baitul Izzah, ini langit dunia. Kan? Ini peringkat yang kedua, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Diturunkan Al-Quran secara keseluruhannya, kesemuanya. Dan peringkat yang kedua inilah yang disebut dalam surah Al-Qadr ini. Jadi maksudnya pada malam Lailatul Qadar Allah turunkan Al-Quran secara keseluruhannya daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah ataupun langit dunia. Kemudian barulah kita masuk ke peringkat yang ketiga, yang kita kenal ia sebagai hari nuzulul Quran, yaitu pada 17 Ramadan. Ini peringkat yang ketiga, daripada Baitul Izzah, daripada langit dunia Allah turunkan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan secara berperingkat-peringkat selama lebih kurang 23 tahun. Ini sebab tu kita sebut dia sebagai hari nuzulul Quran pada 17 Ramadan. Kerana pada ketika itulah Al-Quran, iaitu surah Al-Alaq, pertama kali diturunkan kepada baginda Nabi pada 17 Ramadan ini. Jadi jelas, maka
tak bertentangan lah. Maksudnya apa yang kita faham iaitu bahawa pada malam Lailatul Qadar Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari Baitul Izzah ke langit dunia, dan kemudian pada 17 Ramadan diturunkan secara berperingkat-peringkat daripada langit dunia kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Kan? Ini. Baik. Maka kita masuk ke dalam perbahasan kita. Apakah malam Al-Qadar itu? Kan kalau ada orang tanya, apa Lailatul Qadar tu? Kan kita sebut Lailatul Qadar. Lailah tu malam. Kan? Lailah itu adalah malam. Al-Qadar, maksud Al-Qadar dia ada dua. Sama ada Al-Qadar yang bermaksud kemuliaan malam tersebut dan ketinggian kedudukannya. Maksudnya malam tu memang memiliki darjat yang tinggi, memang mulia. Ataupun Al-Qadar membawa makna kerana rezeki dan ajal untuk sepanjang tahun itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam tersebut. Jadi ada dua pengertian Al-Qadar. Yang pertamanya tentang kedudukan kemuliaan dia. Yang keduanya Al-Qadar merujuk kepada qada dan qadar. Maksudnya pada malam Lailatul Qadar ni, pada malam Al-Qadar ini Allah tentukan rezeki dan ajal. Allah qadarkan kepada kita. Jadi dua-dua ni betul. Dua-dua disebutkan oleh para ulama. Kan? Jadi kalau ada orang tanya, apa malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar adalah malam kemuliaan. Betul. Malam Al-Qadar adalah malam di mana Allah Subhanahu Wa Taala menentukan rezeki dan ajal seseorang. Itu pun betul, boleh. Kemudian apa kelebihan malam Al-Qadar? Dan kenapa setiap kali Ramadan kita selalu bahaskan tentang malam Al-Qadar? Apa kelebihan dia? Dan ulama sebut sebaik-baik amalan soleh adalah pada malam Al-Qadar, yang mana ia lebih baik daripada 1000 bulan. Ini antaranya. Dan kalau kita buat satu kebaikan, dia akan dilipat gandakan hinggalah 1000 bulan. Kadar pahala dia tu. Kan? Banyak. 1000 bulan berapa tahun? Cuba kira. Dan 1000 bagi 12. Nanti dapat. Kan? Dalam riwayat yang lain disebutkan, mendapat keselamatan dan kebaikan semuanya tanpa sebarang kejahatan sehinggalah keluarnya fajar. Kan? Ini. Jadi pada malam Al-Qadar ni, semua orang akan mendapatkan keselamatan dan mendapatkan kebaikan. Maksudnya semua orang yang bertakwalah, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ad-Dhahhak berkata, Allah tidak takdirkan pada malam tersebut kecuali keselamatan. Kan? Sedangkan Mujahid berpendapat, Mujahid ni ulama dulu bukan yang sekarang. Ia merupakan malam selamat di mana syaitan tidak mampu untuk melakukan sebarang kejahatan pada malam tersebut. Ini. Jadi pada waktu malam Al-Qadar ni, syaitan dia tak akan mampu untuk menggoda manusia. Kan? Sekiranya ada manusia, ada orang yang melakukan maksiat pada malam tersebut, kan? Ingatlah bahawa sebenarnya dia bukan daripada godaan syaitan, tetapi boleh jadi daripada hawa nafsu dia sendiri. Ini. Sebab tu kita tak pelik dalam bulan Ramadan yang kata syaitan ni dibelenggu. Kenapa masih lagi ada maksiat? Sebab manusia itu sendiri yang melakukan kejahatan tersebut. Dan hawa nafsu yang ada pada diri manusia itu sendiri. Ini. Kemudian malaikat dan juga malaikat Jibril turun pada malam tersebut. Ini malaikat turun. Kan? Apa yang mereka bawa? Mereka turun daripada setiap langit dan juga Sidratul Muntaha ke langit dunia untuk mengaminkan doa orang yang berdoa pada malam tersebut. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, para malaikat ini membawa keselamatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, membawa rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Dan kelebihan dia yang lain ialah barang siapa yang mendirikan malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang silam, dosa-dosa dia yang telah lampau. Ini. Maka beruntunglah siapa-siapa yang dapat menghidupkan malam Al-Qadar tersebut. Seterusnya yang menjadi persoalan, bila malam Al-Qadar ni, kan?
bila ia akan berlaku. Secara umum dalam kitab ini disebutkan malam itu berada pada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Maksudnya masuk malam yang ke-20 hinggalah ke atas. Ini bermulanya malam Al-Qadar. Dia kata ia lebih dekat dengan malam-malam yang ganjil. Maksudnya peratus kemungkinan ialah pada malam-malam yang ganjil. Peratus kemungkinan yang paling besar dia boleh jatuh pada malam-malam yang ganjil macam 21, 23, 25, 27 ataupun malam yang ke-29. Itu malam ganjil. Berbanding malam-malam yang genap, kan? Maksudnya peratusan kebarangkalian dia akan berlaku lebih besar pada malam-malam yang ganjil. Sebab tu dekat bawah ni kita tengok ada beberapa pendapat. Contohnya nombor yang pertama tu ada yang mengatakan akan jatuh pada malam 21 Ramadan, kan? Pendapat ini ada dalil dia, kan? Ada sandaran dia. Boleh baca dekat situ. Dan ada juga pendapat yang mengatakan ia boleh jadi jatuh pada malam yang ke-23 Ramadan. Ini menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Juga pendapat Imam Malik dan ulama-ulama yang lain. Ini dua pendapat. Kemudian kita tengok dekat sini. Pendapat yang ketiga. Ada yang kata jatuh pada malam yang ke-24. Kan? Malam 24. Malam 24 ni kalau ikutkan dia malam genap. Kan? Tetapi kenapa boleh jatuh pada malam 24? Sebab tu kita sebutkan tadi, kebarangkalian ia berlaku pada malam yang ganjil adalah lebih besar. Tetapi tak menutup kemungkinan ia akan jatuh pada malam yang genap. Contoh macam malam yang ke-24, boleh jadi. Bukannya mustahil, boleh jadi. Ini pendapat daripada hadis Ibnu Abbas yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang menyatakan malam Lailatul Qadar jatuh pada malam yang ke-24. Kemudian pendapat yang keempat, ini ada yang menyatakan dia jatuh pada malam akhir daripada bulan Ramadan. Sama ada malam ke-29 ataupun malam yang ke-30. Boleh jadi. Malam 30 tu malam genap. Kena ingat. Malam genap. Tetapi kemungkinan dia boleh jadi. Dan pendapat yang paling kuat. Ini pendapat yang terkuat lah. Maksudnya yang lebih utama daripada pendapat-pendapat keempat yang tadi tu. Malam Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qadar ia jatuh pada malam yang ke-27 Ramadan. Ini pendapat yang paling kuat lah. Maksudnya ramai yang mengemukakan dan ramai yang membuktikan ataupun mensahihkan pendapat ini. Kan? Hujah mereka banyak, antaranya hadis daripada riwayat Muawiyah yang bermaksud bahawa baginda Nabi Muhammad SAW telah bersabda bahawa Lailatul Qadar berlaku pada malam yang ke-27. Banyak pendapat, kan? Malam 21 lah, 23, 25, 24 pun ada, 27 ada, 29 ataupun 30 itu pun ada, kan? Mana satu kita nak ikut? Kita tengok dekat sini, ini contoh bagaimana Imam Al-Ghazali, kan? Beliau mengemukakan formula untuk menentukan malam Al-Qadar, kan? Ini formula, maksudnya tak semestinya berlaku. Kebarangkalian dia tu ada, kan? Imam Al-Ghazali kata tengok satu Ramadan tu dia jatuh pada hari apa, kan? Contoh tahun ni bulan Ramadan kali ini bilakah Al-Qadar akan berlaku? Malam Al-Qadar akan berlaku bila? Kita tengok puasa kita pada Ramadan kali ini iaitu jatuh pada hari Jumaat. Tengok hari Jumaat. Bilakah jangkaan malam Al-Qadar iaitu pada malam 27 Ramadan. Ini jangkaan, kan? Maksudnya kemungkinan pada tahun ini Ramadan akan jatuh pada malam yang ke-27 Ramadan. And kalau kita tak dapat malam 27 macam mana? Mungkin dia jatuh pada malam yang lain, kan? Dia disebut sebagai kemungkinan. And kita tak tahu. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Kita berusaha. And kenapa malam Al-Qadar disembunyikan? Supaya kita ni
tidak mengkhususkan pada satu malam sahaja untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya kita boleh untuk menghidupkan malam-malam yang lain di dalam bulan Ramadan. Kan? Dan yang ketiganya, supaya kita, orang kata, menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar hamba. Maksudnya kita memang betul-betul mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata kerana malam Al-Qadar. Itu sebab tu Allah sembunyikan supaya kita ni berusaha berlumba-lumba dalam kebaikan, kan. Kalau boleh daripada 1 Ramadan hinggalah 30 Ramadan kita pulun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pulun semua, kemungkinan untuk mendapatkan malam Al-Qadar tu amat tinggi, kan, daripada kalau kita menentukan pada satu hari ataupun pada satu malam sahaja. Sebab itulah Allah rahsiakan malam Al-Qadar. Ini baik. Jadi apabila kita sebut malam Al-Qadar, dia ada tanda-tanda dia. Dan banyaklah tanda-tanda yang disebut oleh para alim ulama. Antaranya yang disebutkan oleh Ubadah bin Samit. Beliau mengatakan malam Al-Qadar ni bersih dan terang. Tengok langit, dia bersih, cerah langit tu, dan terang. Seolah-olah bulan yang menerangi tenang. Bulan pada waktu malam tu begitu cukup tenang. Kan? Nyaman dan tidak terlalu sejuk. Maksudnya kalau biasanya malam ni sejuk sangat, ini biasa ya, tenang, kan. Kemudian udara dia tu tak terlalu sejuk. Itu contohnya. Dan tidak terlalu panas, sederhana. Tiadalah tempat bagi bintang untuk dilihat dengannya hingga waktu ke pagi. Maksudnya bintang dia tak nampak. Biasa kalau malam langit cerah, bintang akan nampak. Ini dia bintang tak terlalu nampak sangat, kan, keadaan pada waktu tu. Dan pada waktu pagi, cahaya matahari keluar dalam keadaan yang tidak bercahaya, dengan kepanasan seperti bulan penuh purnama. Waktu pagi matahari naik itu dia tak terlalu panas. Walaupun biasanya kalau pagi pukul 8, pukul 9 dah nampak panas, kan. Tetapi cahaya pagi ni kehangat-hangatan. Itu antara tanda-tanda dia. Baik, kita sambung seterusnya. Ini ada soalan. Ustaz, kalau kita solat Isyak berjamaah, kan, pada malam Al-Qadar ni, agak-agak boleh dapat tak pahala malam Al-Qadar yang disebut sebagai lebih baik daripada 1000 bulan tadi? Kan, kita tak qiyamul lail, kan, kita tak bangun malam pun, cuma kita solat Isyak tu secara berjamaah. Macam musim PKP sekarang ni, kan, kita solat berjamaah dekat rumah dengan ahli keluarga kita, kan. Apakah boleh dapat pahala Al-Qadar yang 1000 bulan tu, kan? Disebutkan daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat Isyak, kan, dengan cara berjamaah pada bulan Ramadan, maka dia telah mendapat Lailatul Qadar. Ini hadis yang pertama. Maksud salat Isyak dekat sini sama ada salat Isyak yang fardu, yang betul-betul salat Isyak tu yang kita buat hari-hari, ataupun salat Isyak maksudnya solat pada waktu Isyak, solat pada waktu malam lah. Sama ada solat tarawih ataupun solat hajat, solat tahajud dan lain-lain. Ini. Jadi apa jua solat yang kita laksanakan pada malam tersebut, kan, maka dia akan mendapat pahala malam Al-Qadar. Dan kebanyakan ulama juga mengatakan, kan, kelebihan malam Al-Qadar akan diperolehi bagi sesiapa yang mendirikan salat Isyak dan subuh secara berjamaah, kan. Jadi salat Isyak dengan salat subuh pastikan berjamaah, kan. Pahala dia begitu besar. Salat Isyak pahala dia menyamai qiyamul lail separuh malam kalau kita laksanakan ia berjamaah. Dan salat subuh kalau kita laksanakan secara berjamaah, pahala dia menyamai qiyamul lail satu malam penuh, kan. Dua-dua pahala ni yang kita sebut apabila dia dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Maka kalau dalam bulan Ramadan kita salat Isyak berjamaah, kita salat subuh berjamaah, maka pahala dia dilipat gandakan dengan lebih besar lagi.
Dan ialah apabila ditakdirkan ia bertepatan dengan malam Al-Qadar, maka alhamdulillah kita pun dapat pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. Walaupun kita sekadar solat Isyak berjamaah dan solat subuh berjamaah sahaja. Itu kelebihan orang yang melaksanakan Isyak berjamaah dan subuh berjamaah. Dan Imam Syafi'i menyatakan barang siapa yang menyaksikan ataupun hadir menunaikan solat Isyak dan subuh pada malam Al-Qadar, maka dia telah mendapat bahagian daripada malam tersebut. Ini amalan yang paling lemah lah orang kata kan. Walaupun kita bukan ulama, kita ni orang biasa-biasa, kita ni orang yang sering buat dosa sebagai contohnya, setidak-tidaknya Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kita peluang untuk kita ni merebut pahala yang begitu besar dalam bulan Ramadan, khususnya dalam malam Al-Qadar tersebut. Jadi amalan yang paling ringan, paling kurang apa yang kita kena buat, salat Isyak dan subuh berjamaah. Itu paling kurang. Kalau tak mampu yang lain-lain, ini paling kurang. Jangan sampai salat Isyak pun kita salat sorang-sorang, subuh pun salat sorang-sorang. Kan, jangan sampai tahap macam tu. Paling kurang. Ini Isyak dan subuh berjamaah. Kalau nak lebih lagi Ustaz, buatlah macam-macam. Tarawih, witir, qiyamul lail, Al-Quran kita, kan? Cari modal untuk hafal Al-Quran, itu pun dapat pahala, kan? Jadi secara kesimpulan dia, malam Al-Qadar adalah satu malam yang begitu istimewa, kan? Yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikhususkan kepada kita nih umat akhir zaman, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kita penuhkan malam tersebut dengan amalan-amalan yang boleh kita buat, kan? Kita khususnya pada 10 malam yang terakhir, kan? Dan kalau kita tahu tadi, tengok formula Imam Al-Ghazali, kemungkinan ia akan jatuh pada malam 27 Ramadan, maka 10 malam yang terakhir tu kita buat amalan-amalan ibadah kita, dan malam 27 kita tingkatkan lebih lagi. Kalau waktu tu tak tidurlah, contohnya lah kalau sanggup, kan? Paling kurang kita ada benda yang kita untuk korbankan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Baginda Nabi juga mencari, bukan mengkhususkan pada satu malam sahaja, bahkan kan baginda Nabi melaksanakan dalam setiap malam-malam di dalam bulan Ramadan, khususnya pada 10 malam yang terakhir. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha sedaya upaya pada malam 10 akhir Ramadan melebihi usahanya daripada malam-malam yang lain. Tengok, kan? Maksudnya kalau malam pertama hinggalah malam yang ke-20, kan, kita press minyak gitu tu, contohnya sampai 80 km 1 jam, ataupun usaha kita ni setakat tu, kan? Maka 10 malam yang terakhir kita press ia sampai boleh lari 160 ataupun 200 km sejam. Itu kalau perumpamaan kereta lah, press minyak apa semua tu. Maka begitu jugalah usaha kita dalam kita menghidupkan bulan Ramadan kali ini, kan? Pastikan kita ada yang disebut sebagai hari ini lebih baik daripada semalam, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Jadi mudah-mudahan kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu dengan malam Al-Qadar. Jadi setakat itu sahaja yang dapat kita bahaskan pada kali ini. Nanti ada sebarang persoalan boleh tanya direct, kan? Kalau ada yang tak jelas boleh tanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita hidayah dan diberikan taufik. Setakat itu sahaja aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.